Terima kasih, Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Terima kasih Datuk Jadi Ketua atas peluang yang diberikan kepada saya untuk membahaskan usul ini. Pertamanya saya nak memulakan dengan ucapan takziah kepada mangsa tanah runtuh di Selangor dan banjir di Kelantan, khususnya yang maut sebentar tadi, dan saya juga tadi dah cakap dengan Perdana Menteri minta Perdana Yang Amat Berhormat Tambun dapat selepas usul ini diluluskan, Yang Amat Tambun dapat pergi ke Pasir Mas, ke Rantau Panjang, ke Tumpak sekali lagi. Terima kasih kepada Yang Amat Berhormat Datuk Seri Timbalan Perdana Menteri yang turun ke Kelantan pada minggu lepas. Tetapi kali ini banjir yang berlaku agak luar biasa. Saya fikir ini usul yang perlu untuk kita bahaskan kepentingan rakyat. Usul percaya ini satu perkara yang tidak perlu untuk kita bahaskan di sini pun, kerana dalam sejarah tanah air kita sendiri, usul percaya dibawa ke Dewan ini apabila Perdana Menteri mengambil alih kerajaan di Pertengah Penggal. Berlaku pada tahun 1976. Ketika itu Allahyarham Tun Hussein On mengambil alih kerajaan selepas 12 hari kematian Allahyarham Tun Razak. Usul percaya dibawa ke Dewan. Begitu juga ketika Tun Abdullah Ahmad Badawi tahun 2003 mengambil alih kerajaan daripada Tun Dr. Mahathir pada masa itu, juga usul percaya dibawa ke dalam Dewan. Jadi usul percaya dibawa ke dalam Dewan apabila kerajaan beralih di Pertengahan Penggal, kalaupun ia perlu dibawa. Jadi pada kali ini saya fikir ia tidak perlu dibawa kerana ia lebih bersifat kepada akademik. Namun kerajaan telah membuat keputusannya untuk membawa. Yang Amat Berhormat Ketua Majlis buat keputusan untuk nak bawa usul ini. Jadi apabila dah dibentang, kami mengambil peluang ini untuk berbahas, dan dalam masa yang sama saya ingin menyebut bahawa saya mengambil peluang ini untuk mengucapkan tahniah kepada seluruh pengundi-pengundi, terutamanya anak muda dalam PRU 15 yang lepas, yang kebanyakannya telah memberikan undi kepada Perikatan Nasional. Itu satu perkara yang tidak boleh dinafikan, kerana kebangkitan dan gelombang ini ialah satu gelombang penolakan kepada Pakatan Harapan dan penolakan kepada Barisan Nasional sekaligus. Apabila kedua-duanya mengambil keputusan untuk bergabung, ia tidak membentuk sokongan rakyat sekalipun. Yang Berhormat Bagan sebentar tadi yang saya hormati telah menyebut bahawa gabungan di antara Barisan Nasional dan Pakatan Harapan telah menjadi majoriti. Ya, mungkin betul jika dilihat pada PRU 15, tetapi jika dilihat kepada pilihan raya kecil Padang Serai, ia menjadi referendum rakyat bahawa rakyat menolak gabungan di antara Pakatan Harapan dengan Barisan Nasional. Mari saya membacakan faktanya. PRU 14, PKR mendapat undi 31,000, PAS mendapat undi 22,000, BN mendapat undi 15,000. Sepatutnya jika dicampur undi di antara PKR dengan BN, ia telah mendapat undi paling tidak 47,000. Tetapi baru-baru ini Pakatan Harapan mendapat undi hanya 35,000, manakala Perikatan Nasional mendapat undi 51,000. Sedangkan kerajaan telah dibentuk. Yang Amat Berhormat Perdana Menteri telah mengangkat sumpah. Menteri Besar Perak pun telah Menteri Besar kerajaan-kerajaan negeri pun telah dibentuk dengan menggabungkan di antara Pakatan Harapan dengan Barisan Nasional. Artinya apa dia? Artinya gelombang rakyat bersama-sama dengan kami, dan insya-Allah kalau kerajaan ini kekal, saya ulangi sekali lagi, kalaupun kerajaan ini kekal sampai ke akhir penggal PRU ke-16, insya-Allah Perikatan Nasional akan mengambil alih tempat di sebelah sana. Menunjuk kepada petunjuk-petunjuk angka berkenaan dengan feel good factor kerajaan, termasuklah kepada sini, minta maaf, aja sedikit saja. Masa diberikan sedikit. Baik. Merujuk kepada angka-angka dibentangkan tadi, Yang Berhormat Bagan menyebut berkenaan dengan tukaran ringgit yang menunjukkan bahawa kepimpinan Perdana Menteri telah berjaya. Saya fikir tukaran ringgit ini satu indikator. Tetapi ia tidak semestinya satu-satu indikator untuk membuktikan kerajaan berjaya. Kalau begitu, bagaimana pula ketika Pakatan Harapan mengambil kerajaan? 30 Mac 2018, nilai ringgit 3.8. RM3.80 pada masa itu $1. 23 November 2018, ringgit semakin turun kepada RM4.19 $1. Kalau itu menjadi indikatornya, artinya Pakatan Harapan pada tahun 2018 telah gagal untuk mengawal nilai ringgit. Begitu nilai ringgit ini satu indikator, tetapi ia tidak semestinya menunjukkan bahawa kerajaan telah berjaya. 4 Disember 2022, ringgit 43. $4.30. Hari ini 11 Disember 44, naik, semakin naik. Artinya apa dia? Artinya ia tertakluk kepada
fakta ataupun faktor-faktor yang lain dan tidak semestinya menggambarkan kepada feel good factor yang ada kepada Perdana Menteri. Bagi saya sendiri yang di-Pertua, saya menganggap bahawa kerajaan yang ada ini ialah merupakan satu kerajaan yang telah diperkenalkan oleh Yang di-Pertua Agong, tetapi jangan dinamakan sebagai ia sebuah kerajaan perpaduan kerana dia bukan merupakan sebuah kerajaan perpaduan. Pembangkang masih lagi ada di sini, di mana-mana negara sekalipun unity government ialah ditafsirkan sebagai lack of opposition dengan izin bahawa tidak ada pembangkang. Jadi apabila masih ada pembangkang, tak perlu nak namakan kerajaan perpaduan, ia lebih kepada kerajaan campuran di antara Pakatan Harapan, Barisan Nasional dan rakan-rakan parti yang lain. Dan kerana itulah apabila kerajaan dibentuk hasil daripada pertembungan sebelum daripada ini, tidak ada lagi saya dengar kawan-kawan bercakap tentang korupsi. Tidak ada lagi saya dengar kawan-kawan bercakap tentang chauvinisme dan sebagainya. Kerana sudah tidak ada modal. Jadi Perdana Menteri keluar daripada sidang media, tak apa-apa mengaitkan kami pula dengan dana judi yang sehingga ke hari ini masih tidak boleh dibuktikan lagi. Jadi saya fikir ini adalah merupakan satu bayangan daripada sebelah sana. Sepatutnya nak lakukan audit forensik ke apa ke, buatlah 25 jam sehari. Silalah, bayarlah allowance, guna duit gaji Perdana Menteri yang tak diambil, bayar kepada petugas-petugas pihak ni. Cek akaun kami, cek akaun saya, mana daripada dana judi. Tapi tidak boleh dilakukan dan dibuktikan. Kenapa? Kerana ia merupakan perkara yang tak boleh dibuktikan sama sekali. Minta maaf. Dan itulah bagi saya sampai masanya untuk saya fikir kita mengemudi negara ini dengan mengenepikan perkara-perkara yang boleh menimbulkan kekeruhan. InsyaAllah, saya yakin kalau Perdana Menteri lebih bersifat kepada seorang Perdana Menteri kepada seluruh Malaysia, saya yakin iklim politik kita boleh untuk direndahkan suhunya. Dan saya fikir bahawa sampai masanya kita kena mengemudi kerajaan ini dengan lebih baik. Kepada rakan-rakan di sebelah Barisan Nasional, saya yakin dan saya menyuruh bertindaklah mengikut gerak dan hati masing-masing. Jangan jadi seperti aduhai malam Pak Kadut, ayamnya menang kampung tergadai, ada nasi dicurahkan, awak pulang ke buluran. Mudik menongkah surut, hilir menongkah pasang. Ada isteri dibunuh, nyaris mati oleh tak makan. Masa berlayar kematian angin, sauh dilabuh bayu perpupuk. Ada rumah bertandang duduk, aduhai malang Pak Kadut. Terima kasih Datuk Yang di-Pertua. Terima kasih Pasal Mas. Saya jemput Pandan.